الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Tentunya duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, berita hari ini tentang COVID-19 agak membimbangkan kita. Jumlah kes baru ada 100 dan semalam 62. Semalam tu pun dah tinggi, rupanya hari ini lagi tinggi. Dan sebahagian besarnya iaitu sebanyak 62 kes di Sabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dunia pun masih lagi sebenarnya. Seingat saya seluruh dunia kes sudah mencecah 27 juta. Kan 27 juta kes. Dan juara masih lagi Amerika lah. Kalau tak salah 6.4 juta kan. Nombor 2 India 4.2 juta. Nombor 3 Rusia 4.1 juta. Manakala jumlah keseluruhan yang telah mati disebabkan COVID-19, kalau tak salah saya, 897,000. 897. Semalam saya tengok 893. Kan? Satu hari je hampir 6,000 yang mati disebabkan COVID-19. Pernah satu ketika India mencatatkan rekod paling tinggi kes baru sehari sebanyak 78,000. Kan? Sebelum tu dipegang oleh Amerika. Kes yang paling tinggi sehari iaitu 74,000. Tapi India telah mengalahkan. Kes pernah berlaku satu hari seramai 78,000 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik itu kita terus menjaga diri kita dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kerana ini juga merupakan salah satu tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, bukannya tawakal. Kalau tawakal dia lain. Tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan K ada dua, ataupun kalau jawinya huruf kaf itu bersabdu. Bila tawakal, yang ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan usaha-usaha yang bersesuaian. Dia bukan berserah diri bulat-bulat, dia bukan sekadar berdoa saja, tak. Tapi ada disertai, diikuti dengan usaha. Macam kita berdoa minta dijauhkan daripada wabak ini. Macam-macamlah doa yang boleh kita amalkan. Tapi dalam sama kita juga kena usaha. Apa dia? Macam-macam lah. Pakai mask, bawa sejadah dan macam-macam lagi. Mudah-mudahan usaha kita ini dimasukkan dalam tawakal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Allah Ta'ala pelihara diri kita dan juga
ahli keluarga kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seperti biasa kita akan menyambung siri pembelajaran kita berkaitan dengan kisah para sahabat, masih lagi berkaitan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Cuma malam ni saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau sebelum daripada ini kita biasa mendapat gambaran tentang Muawiyah bin Abi Sufyan ini digambarkan sebagai seorang sahabat yang zalim, yang melancarkan pemberontakan, menentang pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan macam-macam lagi lah gambaran. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kisah-kisah yang bertujuan untuk memburuk-burukkan Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah dipelopori oleh orang-orang Syiah. Memang mereka sentiasa memomokkan, memburuk-burukkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Digambarkan sebagai seorang yang mengotai pemberontakan, menentang Sayyidina Ali, sahabat yang jahat, sahabat yang zalim, sahabat yang menipu dan macam-macam lagi lah. Khasnya dikaitkan dengan peristiwa majlis tahkim yang bulan lepas saya ceritakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kalau kita perhatikan jarang ataupun mungkin kita tak dengar nama anak yang diberikan oleh ibu bapa dengan nama Muawiyah. Tapi kalau nama sahabat-sahabat lain, ramai. Sayyidina Abu Bakar, nama Abu Bakar ramai. Nama Omar ramai. Kan, nama Osman ramai, nama Ali ramai. Khalid ramai dan yang lain pun ramai. Tapi nama Muawiyah rasa macam tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab terkesan dengan kisah-kisah tadi yang sebenarnya kisah itu tak betul. Dia lebih kepada nak memburuk-burukkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sebab itu kita kena perbetulkan. Kita kena berlaku adil kepada sahabat. Lebih lagi sahabat besar. Yang ada kelebihan, yang ada keistimewaannya yang tersendiri. Sebab sahabat ni memang diakui, diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang terbaik. Nabi sendiri pun mengakui dan sebagai golongan yang terbaik. Maka kita pun kena ikuti. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita merendah-rendahkan kedudukan martabat. Siapa kita kalau nak dibandingkan dengan sahabat. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena lihat siapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan supaya kita jelas. Supaya apa yang kita sebelum ni tahu dapat diperbetulkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia Muawiyah bin Abi Sufyan ini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak kongsikan dulu tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Di mana beliau dilahirkan 15 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. 15 tahun sebelum hijrah. Bermakna 3 tahun sebelum kerasulan, 2 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada pendapat yang menyatakan beliau memeluk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah antara tahun 6 hingga ke 8 Hijrah. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada disebutkan dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW pernah mendoakan Muawiyah. Nabi pernah mendoakan Muawiyah secara khusus. Kan? Orang-orang ataupun di kalangan sahabat yang mendapat doa Nabi secara khusus ni memang orang-orang yang mulia lah, sahabat-sahabat yang istimewa. Bukan semua orang sahabat dapat doa Nabi secara khusus. Kan? Betul Nabi mendoakan sahabat secara umum, tapi yang khusus itu istimewa. Kan? Sayyidina Abu Bakar dapat doa Nabi secara khusus. Sayyidina Umar pun ada juga. Kan? Sayyidina Osman pun ada. Sayyidina Ali pun ada. Tapi bukan semualah kan, sahabat-sahabat yang tertentu. Jadi Muawiyah pun diriwayatkan ada didoakan Nabi SAW secara khusus. Di mana Nabi SAW mendoakan Muawiyah, ya Allah,
jadikanlah beliau orang yang memimpin kepada hidayah dan berikanlah kepadanya hidayah. Nabi SAW mendoakan Muawiyah supaya menjadi pemimpin, orang yang mengajak kepada hidayah, dan dia sendiri mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pastinya doa Nabi makbul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada lagi disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Disebut sini hadis yang ke-200 2924, di mana Nabi SAW telah bersabda, maksudnya pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut. Nabi Allah Ta'ala beri keistimewaan mengetahui perkara yang akan berlaku. Ini mukjizat. Masa Nabi tak berlaku lagi, tapi Nabi memberitahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Di mana Nabi SAW menyatakan, pasukan pertama daripada kalangan umatku yang berperang di laut telah dipastikan bagi mereka tempatnya di syurga. Pasukan laut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pada sejarah, kalau tuan-tuan ingat balik kisah Sayyidina Osman sebagai khalifah, antara perkara yang diusahakan adalah membentuk pasukan tentera laut. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi. Zaman Sayyidina Umar pun tak ada lagi. Tapi dimulai ketika Sayyidina Osman menjadi khalifah. Sayyidina Osman membentuk armada laut, tentera laut. Dan dikatakan tentera laut yang menang adalah tentera yang diketahui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ini satu jaminan daripada Nabi SAW terhadap Muawiyah secara khusus. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian ada lagi disebut dalam Sahih Muslim, di mana Abu Sufyan pernah meminta kepada Nabi SAW agar Muawiyah menjadi juru tulis baginda. Abu Sufyan meminta kepada Nabi SAW agar melantik Muawiyah. Ini bukan Qurani, bukan sebab Muawiyah itu anaknya, tapi sebab ada kelebihan yang ada pada Muawiyah. Jadi Abu Sufyan meminta kepada Nabi agar Muawiyah itu dilantik sebagai juru tulis Nabi. Dan juga dalam masa yang sama menjadi juru tulis wahyu, penulis Al-Quranil Karim. Dan Nabi SAW membenarkan, dan Nabi melantik Muawiyah sebagai juru tulis. Jadi sejak itu Muawiyah dilantik sebagai juru tulis Al-Quran dan juga juru tulis surat-surat Nabi SAW. Sekaligus menjadi orang yang dipercayai di sisi Nabi SAW. Juru tulis wahyu Nabi ini sebenarnya ada ramai. Sayyidina Abu Bakar pun juru tulis, Sayyidina Umar pun juru tulis, Sayyidina Osman pun juru tulis, Sayyidina Ali pun juru tulis. Di kalangan sahabat yang boleh menulis ramai. Tapi bila disebut 4 orang juru tulis yang utama, bila disebut 4 orang juru tulis yang utama, salah seorangnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Antara lain lagi Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan satu lagi Khalid Al-Walid. Ini 4 orang juru tulis wahyu yang utama. Muawiyah tersenarai termasuk dalam 4 orang juru tulis yang utama. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu secara tak langsung di situ menunjukkan pengiktirafan Nabi SAW terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Muawiyah merupakan seorang sahabat yang sangat dihormati oleh para sahabat yang lain. Sebab itu beliau diangkat sebagai gubernur di Syam di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Kemudian diteruskan di zaman Khalifah Sayyidina Osman. Dan pernah ketika pemerintahannya, bila berlalu masa Sayyidina Ali dibunuh, masa tu orang ramai melantik anaknya Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Kemudian Sayyidina Hasan menyerahkan kepada Muawiyah
Jadi Muawiyah dilantik sebagai khalifah. Ketika dia menjadi khalifah, kan, yang membentuk kerajaan Amawiyah, pernah satu ketika, kan, ada seorang yang mengadu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas, seorang yang faqih, sepupu Nabi SAW. Walaupun ketika Nabi wafat, umurnya lebih kurang 10 tahun, tapi dia seorang yang sangat faqih, kan, sangat faqih. Jadi ada orang mengadu kepada Ibnu Abbas, di mana orang itu mengadu bahawa Muawiyah bin Abu Sufyan ketika melaksanakan solat witir, dia hanya melakukan 1 rakaat sahaja. Kan, sunnah Nabi solat witir adalah 3 rakaat. Kan, tapi Muawiyah bin Abu Sufyan ini hanya buat 1 rakaat saja. Jadi orang mengadu kepada Ibnu Abbas. Kan, apa jawab Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, biarkan. Sesungguhnya dia juga adalah seorang yang faqih. Maknanya Ibnu Abbas sendiri pun mengakui keilmuan yang ada pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tentang solat witir ini, kan, memang ada riwayat mengatakan paling sedikit 3. Kan, kalau nak buat 5 boleh, nak buat 7 boleh, 9 pun boleh. Tapi paling kurang 1. Cuma kalau kita berkelapangan, ada masa paling kurang 3 lah. 3 itu nak buat 1 salam boleh, nak buat 2 salam pun boleh. Tapi sebaiknya 3 rakaat itu dengan 2 salam. Tapi kalau lah masa tu dah suntuk, kita nak buat juga 3, dah dekat-dekat dengan subuh. Nanti kalau buat 2 kali salam, mungkin tak sempat. Tak apalah, 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau dah tak sempat sangat, tak apa, 1 rakaat saja. Yang penting jangan genap. Kalau genap dia tidak jadi witir, sebab witir itu maksudnya ganjil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada sahabat yang buat witir sebelum tidur. Kan, maknanya lepas solat Isyak sebelum tidur dia buat witir. Ada sahabat yang buat witir di akhir malam, maknanya sebelum menjelang subuh. Yang mana satu betul? Dua-dua betul. Yang tak betulnya mana? Yang tak buat. Kan? Jadi cubalah kita usahakan. Kalaupun tak dapat setiap malam, seminggu sekali pun jadilah. Kan? Kalaupun seminggu sekali tak dapat, sebulan sekali jadilah. Kan? Itu paling kurang lah. Janganlah setahun sekali. Kan? Melampau lah. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bagi Nabi, witir itu dianggap wajib. Macam tahajud. Kan? Jadi kita usahakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin malam minggu ke kita bangun awal sikit. Selain daripada tahajud, maka kita tutup dengan witir. Tapi kalau rasa bimbang, tak boleh nak bangun dan sebagainya, buatlah malam. Dua-dua boleh. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sana panjanglah perbahasan ulama tentang solat witir ini. Baik, itu merupakan antara keutamaan Muawiyah. Kan, antara keutamaan Muawiyah. Ada lagi sebenarnya. Kan, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat kepada keutamaan-keutamaan Muawiyah tadi, adakah boleh dikatakan Muawiyah itu sebagai kumpulan yang memberontak kepada Saidina Ali, malah mengotai pemberontakan? Sebab itu kita kena jelas. Kan? Kalau kita lihat kepada pendirian Muawiyah terhadap Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kan? Kenapa lebih ditunjulkan macam Muawiyah ini melakukan pemberontakan? Sebabnya tu kita kena jelas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila Saidina Osman radhiyallahu anhu dibunuh, maka orang ramai telah mengangkat Saidina Ali sebagai khalifah, tapi bukan majoriti. Kan? Kalau Saidina Abu Bakar majoriti, Saidina Umar majoriti, Saidina Osman pun majoriti, tapi Saidina Ali bukan majoriti. Kan? Maknanya ada kumpulan, ada golongan yang tidak membai'ah, kan, Saidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun sebahagian besarnya membai'ah Saidina Ali bin Abi Talib, tapi ada sebahagian kecil yang tidak membai'ah Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan? Tapi kenapa? Kan? Kenapa?
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut Muawiyah enggan ataupun tidak mahu membai'ah Saidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kerana bagi Muawiyah yang menjadi keutamaan ketika itu adalah mencari pembunuh Saidina Osman dan dikenakan hukuman hudud ataupun kisaslah ke atas orang yang membunuh Saidina Osman. Itu pada pandangan Muawiyah yang sepatutnya dilakukan dulu. Kan? Maka sebab itu Saidina Ali bin Abi Thalib pula berpendapat yang menjadi keutamaannya bila dilantik sebagai khalifah adalah menyatu padukan umat Islam. Kerana ketika itu umat Islam sudah mula berpecah. Ada kumpulan yang memihak kepadanya, ada kumpulan yang memihak kepada Muawiyah. Dan ada lagi satu kumpulan yang menyusup masuk ke kumpulan Saidina Ali, di mana mereka inilah sebenarnya kumpulan yang melakukan pemberontakan di zaman Saidina Osman. Malah mereka lah yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman. Kalau tuan-tuan ingat, yang membunuh Saidina Osman adalah kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Kan, Abdullah bin Sabah ni siapa? Asalnya dia adalah Yahudi Yaman. Pergi ke Madinah, mengaku sebagai orang Islam. Mula menghasut. Kan, ketika pemerintah Saidina Osman, dia mula melakukan kekacauan, menghasut orang ramai dengan menyatakan yang sepatutnya menjadi khalifah sesudah Nabi adalah Saidina Ali. Dihasut orang ramai. Kan, lalu dia memberikan hujah-hujah lah dan sebagainya dengan menyatakan bahawa keutamaan adalah Saidina Ali. Bukannya Saidina Abu Bakar, bukannya Saidina Omar dan bukannya Saidina Osman. Dia hasut orang ramai. Dan sedikit sebanyak ada yang termakan hasutan. Dia sengaja nak memburuk-burukkan sahabat yang lain. Maka antara tindakan yang diambil oleh Saidina Osman adalah menghalau Abdullah bin Sabah ini keluar daripada Madinah dan dia pergi ke Mesir. Bila di Mesir dia mengumpulkan kekuatan, pengaruh di sana sehingga agak kuat. Lalu dia melakukan pemberontakan, menghasut orang Mesir untuk melakukan pemberontakan ke atas Saidina Osman dan akhirnya berjaya membunuh Saidina Osman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan mereka inilah sebenarnya orang-orang yang menaikkan Saidina Ali. Kan, dalam masa sama mereka menyusup masuk dalam pemerintahan Saidina Ali. Saidina Ali menyedari perkara ini, tetapi yang menjadi keutamaan Saidina Ali ketika itu baginya adalah menyatu padukan dulu. Kan, orang-orang Islam. Lepas tu barulah mudah untuk dia bertindak, mengenakan tindakan ke atas golongan yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman. Tapi bagi Muawiyah patutnya Saidina Ali tangkap dulu mereka. Laksanakan hudud, kenakan hukuman qisas, bunuh dulu mereka ini. Barulah bila mereka dah dibunuh maka Muawiyah akan melakukan bai'ah ataupun maknanya mengiktiraf Saidina Ali sebagai khalifah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kalau kita lihat kan Muawiyah bin Abu Sufyan tidaklah sedikit pun mengingkari akan keutamaan Saidina Ali dan haknya untuk menjadi khalifah. Tetapi baginya ini dianggap sebagai ijtihad dia. Perlulah didahulukan penangkapan ke atas mereka yang terlibat melakukan pembunuhan ke atas Saidina Osman. Manakala Saidina Ali pula berpendapat perlu mengukuhkan pemerintahannya terlebih dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita perhatikan berlakunya perang Siffin. Berlakunya perang Siffin. Kan, setelah berakhirnya perang Jamal. Perang Jamal kan, antara Saidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan. Kemudian setahun berlalu maka berlaku pula perang Siffin. Di mana kalau kita lihat sebelum berlakunya peperangan Siffin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menghantar utusan kepada Muawiyah. Sayyidina Ali kan pusat pemerintahnya dipindahkan daripada Madinah ke Kufah. Kan. Jadi Sayyidina Ali telah menghantar utusan kepada Muawiyah meminta agar Muawiyah berbai'ah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tapi Muawiyah tolak.
Sebab Muawiyah meletakkan syarat dia akan berbaiat apabila Saidina Ali melaksanakan hukuman ke atas orang-orang yang membunuh Saidina Osman. Dia meletakkan syarat itu. Tapi Saidina Ali tetap nak juga Muawiyah melakukan baiat ke atasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila utusan tadi didapati gagal, maka Saidina Ali pun mengambil tindakan di mana Saidina Ali menyiapkan pasukannya dan mula bergerak ke arah Syam, ke kawasan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saidina Ali yang bergerak dulu ke tempat Muawiyah. Kan? Ini nak kena jelas kan? Sebab nanti dia ada kaitan. Jadi bila Saidina Ali sudah mara dengan pasukannya bergerak ke Syam dan nanti sampailah ke Siffin, maka Muawiyah bila dapat tahu Saidina Ali telah bergerak menuju ke arahnya, Muawiyah pun mengumpulkan pasukannya lalu bergerak. Kan? Dan akhirnya bertemu di Siffin. Saidina Ali tujuan pergi tadi nak berbincanglah, kan? Dan mendesak supaya Muawiyah melakukan bai'ah. Tapi bila Muawiyah dapat tahu, maka Muawiyah pun bergerak juga dengan pasukan, akhirnya bertemu di Siffin. Dan bila sampai di Siffin, macam yang sebelum ni saya cerita, kan, berdasarkan apa yang saya baca lah, kumpulan pemberontak sebenar yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah telah menimbulkan fitnah, di mana mereka berpecah kepada dua, sebahagian menyusup masuk ke pasukan Saidina Ali, sebahagiannya pula menyusup masuk ke pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan mereka melakukan kekacauan pada malam hari. Jadinya, bila berlaku kekacauan di pihak Saidina Ali, menganggap yang melakukan kekacauan itu adalah pihak Muawiyah. Berlaku juga kekacauan di pihak Muawiyah. Dan di pihak Muawiyah menganggap yang melakukan kekacauan adalah pihak Saidina Ali. Dah timbul salah sangka di situ. Dan sebenarnya yang melakukan kekacauan adalah kumpulan pemberontak yang sebenar-benarnya, yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Jadi akhirnya mereka dah salah sangka. Maka itulah yang menjadi punca berlakunya perang Siffin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kalau kita lihat, kan, ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi meramalkan tentang berlakunya peperangan Siffin, yang mana maksudnya tidak akan datang hari kiamat sehingga dua kumpulan yang besar saling berperang. Berlaku antara kedua-duanya pembunuhan yang dahsyat, padahal seruan kedua-duanya adalah satu, yakni kebaikan Islam dan umatnya. Kan peperangan Siffin melibatkan jumlah yang sangat besar, kan? Di pihak Muawiyah seramai 120,000, kan? Di pihak Saidina Ali pula 90,000, kan? Yang terkorban di pihak Muawiyah 45,000. Manakala di pihak Saidina Ali yang terkorban adalah 25,000. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik itu dianggap ini peperangan pertama. Walaupun sebelum tu ada peperangan Jamal yang juga melibatkan kedua-dua pihak adalah umat Islam. Kumpulan Saidina Ali bertembung dengan kumpulan yang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidaklah begitu ramai. Tidak seperti ramainya dalam peperangan Siffin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Betul ke Muawiyah melakukan pemberontakan kepada Saidina Ali? Kan? Ini sebagai jawapan supaya kita dapat menafikan tomahan ataupun fitnah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita teliti, kan, di mana saya sebutkan tadi, Saidina Ali dulu yang pergi ke tempat Muawiyah. Biasanya kalau orang yang melakukan pemberontakan, maka dia dulu yang akan pergi ke tempat khalifah. Tapi dalam perang Siffin tadi kita lihat Saidina Ali pergi dulu ke tempat Muawiyah. Kan? Barulah Muawiyah bergerak dan akhirnya bertembung di Siffin. Kalaulah Muawiyah
melakukan pemberontakan, nescaya yang bergerak dulu adalah pasukan Muawiyah. Itu kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kan. Ini ada disebut dalam kitab kan. Yang ditulis oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah kan. Yang wafat pada tahun 1389 Hijrah. Disebut dalam kitabnya, lalu Sayyidina Ali berangkat meninggalkan Kufah dan menuju di permulaan jalan yang menuju ke Syam dari Iraq. Kan. Sayyidina Ali mengisyaratkan supaya orang ramai tetap tinggal di Kufah dan mengirimkan yang selainnya ke Syam. Sampai berada kepada Muawiyah bahawa Ali telah mempersiapkan pasukannya dan Ali sendiri keluar untuk memerangi beliau. Maka para pembesar Syam mengisyaratkan kepada Muawiyah agar dia sendiri turut keluar. Itu nak menunjukkan yang mula pergi adalah Sayyidina Ali. Kan? Tapi bila Sayyidina Ali dah pergi, maka Sayyidina Muawiyah pun keluarlah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kumpulan Syiah ataupun orang yang mendakwa Muawiyah ini melakukan pemberontakan, dikatakan mereka berpegang pada satu hadis yang biasanya dijadikan sebagai hujah nak melabel atau nak menunjukkan Muawiyah ini sebagai pemberontak. Di mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, dalam kitab sahihnya, hadis sahih kan, tapi salah faham kan. Di mana dalam hadis itu Nabi SAW menyatakan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi bagi tahu kepada Ammar bin Yasir. Kan, sebab Nabi ini Allah Taala beri kelebihan mengetahui perkara yang akan berlaku. Walaupun perkara itu tidak berlaku di zaman Nabi, tapi Nabi tetap mengetahui. Dan bila Nabi menyatakan sesuatu yang akan berlaku, ianya pasti berlaku. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi memberitahu kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahawa engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Kan? Ammar bin Yasir, Nabi beritahu bahawa kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Jadi akhirnya orang terus cop Muawiyah sebagai pemberontak sebab maklum di mana Ammar bin Yasir ini adalah memihak kepada Sayyidina Ali. Dan di dalam peperangan Siffin, Ammar bin Yasir terkorban. Kan? Seolah-olah sekali pandang macam membenarkan hadis Nabi tadi. Cuma timbul persoalan, adakah Muawiyah itu dikatakan pemberontak yang sebenar? Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, bila dikatakan Muawiyah sebagai pemberontak yang sebenar, itu adalah tidak tepat. Hadis tadi betul. Tapi melabelkan Muawiyah sebagai pemberontak yang sebenar, tak betul. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat, memang Ammar bin Yasir ini adalah memihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan? Kalaulah Muawiyah itu dilabelkan sebagai pemberontak, sudah tentu di dalam peperangan Siffin, ramai sahabat-sahabat yang akan turut serta, sahabat-sahabat besar. Tapi yang pastinya, kan, ramai juga di kalangan sahabat yang berkecuali. Kan, maknanya mereka tidak turut serta dalam peperangan Siffin. Mereka berkecuali sebab mengetahui perkara itu akan berlaku pertembungan antara kedua-dua pihak itu merupakan sahabat, orang Islam. Maka sebab itu ramai juga di kalangan sahabat yang mengambil pendirian mendiamkan diri, tidak mahu turut serta. Kalaulah Muawiyah itu benar-benar sebagai pemberontak, sudah tentulah sahabat akan turut serta untuk memerangi Muawiyah. Tapi ada sahabat yang tidak mahu turut serta. Itu kan. Yang keduanya kalau kita lihat, kan, bila kumpulan pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka telah mengangkat Al-Quran. Diletakkan Al-Quran itu di hujung pedang. Di hujung pedang. Dan mereka minta berdamai. Dan permintaan berdamai oleh pasukan Muawiyah itu diterima oleh Sayyidina Ali.
Kan? Diterima oleh Sayyidina Ali. Maka berlakulah majlis tahkim. Kan? Jadi di sini menunjukkan, kalaulah Muawiyah itu benar-benar sebagai golongan pemberontak, nescaya Sayyidina Ali tidak akan menerima cadangan untuk berdamai yang dilakukan oleh pasukan Muawiyah. Nescaya Sayyidina Ali dan pasukannya akan tentang habis-habisan. Sebab golongan pemberontak. Tapi secara tak langsung sebenarnya menunjukkan Sayyidina Ali juga tidak mengatakan bahawa Muawiyah itu sebagai pemberontak. Sebab itu terjadinya majlis tahkim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian lagi, kan, bila Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljan, nanti kita akan lihatlah kisah tersebut. Maka orang ramai telah melantik anaknya, iaitu Hasan. Kan, dilantik sebagai khalifah, tapi tak lamalah. Yang kemudiannya Sayyidina Hasan, anak kepada Sayyidina Ali, menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Kalaulah Muawiyah itu sebagai pemberontak, nescaya Sayyidina Hasan tidak akan menyerahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah. Itu jelas. InsyaAllah saya akan sambung sikit lepas azan nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kongsikan satu pendapat daripada Syekh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullah, di mana beliau menjelaskan hakikat ini. Sesungguhnya orang yang membunuh orang Islam dengan tangan kaum muslimin setelah terjadinya pembunuhan Sayyidina Osman, maka dosanya berada di atas para pembunuh Sayyidina Osman, kerana mereka adalah pembuka pintu fitnah dan mereka yang menyalakan apinya, dan mereka yang menipu sebahagian hati kaum muslimin dengan sebahagian yang lain. Maka sebagaimana mereka membunuh Sayyidina Osman, maka mereka juga membunuh setiap orang yang mati selepas Sayyidina Osman. Di antaranya adalah orang seperti Ammar bin Yasir dan orang-orang yang lebih utama daripadanya, seperti Talha, Zubair dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di sini jelas menunjukkan bahawa Muawiyah itu bukanlah pemberontak. Malah beliau merupakan seorang sahabat yang diakui sendiri oleh Nabi SAW. Cuma pengkaji-pengkaji menyatakan Muawiyah tersilap dalam ijtihadnya. Kan? Bila dikatakan ijtihad, betul dapat pahala, salah pun tetap dapat pahala. Betul dapat 2, salah dapat 1. Jadi tetap dikira betul. Cuma yang sepatutnya dikatakan oleh pengkaji-pengkaji di sini, yang sepatutnya barulah berbincang. Maknanya Muawiyah bin Abi Sufyan membai'ah dulu Sayyidina Ali sebagai khalifah. Kemudian berbincanglah macam mana nak menangkap dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Itu yang sepatutnya dilakukan. Tapi ialah benda dah berlaku dan itu juga merupakan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sana ada hikmah yang cukup besar nak menunjukkan perselisihan yang berlaku di kalangan umat Islam ini pasti berlaku. Kalaulah di zaman sahabat pun boleh berselisih pendapat, apatah lagi orang lain. Kan? Jadi ini ianya menunjukkan perselisihan itu tetap akan berlaku. Tapi seboleh-bolehnya elakkan jangan sampai membawa kepada permusuhan. Pergaduhan akhirnya membawa kepada pembunuhan. Sebab berselisih pendapat itu masih dibenarkan dalam Islam, selama mana tidak membawa kerosakan. Berbeza pendapat itu biasa. Orang A dengan B pun kadang-kadang berbeza pendapat, tapi mereka tetap bersatu atas dasar akidah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi supaya kita jelas dan jangan lagi kita menganggap Muawiyah itu sebagai orang yang melakukan pemberontakan. Jangan lagi menganggap Muawiyah itu sebagai penipu. Jangan lagi menganggap Muawiyah itu sebagai seorang yang zalim dan sebagainya. Jangan. Na'udzubillah min zalik. Kita kena adil pada para sahabat, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah akan datang saya nak kongsikan sedikit bagaimana selepas daripada peperangan Siffin, majlis tahkim, Sayyidina Ali memerangi pula golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang tidak bersetuju dengan majlis tahkim. Kan? Sebahagiannya adalah daripada kumpulan Sayyidina Ali dan sebahagiannya pula adalah daripada kumpulan Muawiyah. Mereka ni tak bersetuju dengan majlis tahkim. Mereka merasakan patutnya
perang teruslah, tak payah diadakan majlis tahkim. Jadi mereka ni akhirnya melakukan pemberontakan. Kan, melakukan pemberontakan juga ke atas Saidina Ali bin Abi Thalib. Maka Saidina Ali menyiapkan pasukan untuk menentang sebab mereka ini sangat berbahaya. Malah mereka telah mengancam, mengugut nak membunuh 3 orang yang utama. Iaitu mereka merancang nak membunuh Muawiyah, mereka juga merancang nak membunuh Saidina Ali, malah mereka juga merancang nak membunuh Amr bin Al-As. Maka sebab itu Saidina Ali memerangi mereka. InsyaAllah kita akan lihat kisah ini pada bulan hadapan. Wallahu alam, setakat itu yang boleh dikongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Marilah sesama kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.